Berita Al-Hijrah 1 Rabiul Awal 18 Oktober, 2 kereta bertembung, 3 maut. Kes COVID-19 dalam negara terus meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Fazidah Mustafa. 2 maut dalam nahas jalan raya membabitkan 2 kenderaan di Jalan Persekutuan Ipoh, Kuala Lumpur berhampiran simpang masuk ke Kampung Kelah Baru, Sungai. Kemalangan yang berlaku kira-kira pukul 11 pagi tadi membabitkan sebuah kereta Proton Saga dan Pro 2 Myvi. Mangsa Muhammad Tahir Junus 64 tahun dan Nur Aini Muhammad Sam 56 tahun yang berasal dari rumah awam Jalan Ketoyong Tanjung Malim maut di tempat kejadian. Sementara itu, pemandu kereta Pro 2 Myvi parah dan dihantar ke Hospital Slim River untuk rawatan lanjut. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak berkata, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bidor bergegas ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan pukul 11.04 pagi. Operasi mengeluarkan mangsa turut dibantu pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Slim River dan tamat pada jam 1.45 petang. Dan ini berita yang baru diterima, pemandu Myvi Muhammad Ridwan Ismail, 22 tahun yang dilapor parah sebelum ini meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Slim River. Muhammad Ridwan yang berasal dari Kampung Pandak Tembak, Teluk Intan dalam perjalanan dari Subang Jaya ke Teluk Intan. Menurut Ketua Polis Daerah Tapah, Superintenden Wan Azharuddin Wan Ismail, kereta Pro 2 Myvi yang dipandu mangsa dipercayai hilang kawalan dan masuk ke laluan bertentangan dan bertembung dengan kereta Proton Saga yang dinaiki pasangan suami isteri. Kematian seorang bayi berusia 20 hari di Tanjung Kupang, Gelang Patah disahkan tiada sebarang unsur jenayah. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Asisten Komisioner Zulkhairi Mukhtar berkata, keputusan itu diperoleh hasil bedah siasat dan bayi berkenaan dilapor menghidap jantung berlubang. Bagaimanapun, analisis kimia masih dijalankan sama ada bayi berkenaan tersedak susu atau ada komplikasi penyakit lain. Hari ini, media melaporkan bayi berusia 20 hari maut dipercayai akibat tersedak susu di Tanjung Kupang, Gelang Patah. Dalam kejadian 3:07 petang itu, bayi perempuan berkenaan ditemui tidak sedarkan diri oleh bapa angkatnya yang berusia 35 tahun. ACP Zulkhairi dalam kenyataan berkata, lelaki itu kemudian menghubungi klinik kesihatan berhampiran sebelum bayi terbabit disahkan sudah meninggal dunia. Misteri kehilangan seorang pesara polis sejak 31 Ogos lalu terungkai dengan penemuan sebuah kubur dalam kebun kelapa sawit di Batu 26 Kahang Keluang semalam. Mayat yang sudah reput dipercayai Su Kim Chiang, 57 tahun, ditemukan dalam kubur sedalam 0.9 meter itu. Memetik laporan Sinar Harian, anak mangsa Jackie Su Kailun 32 tahun berkata, keluarganya kini berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Aminah di Johor Bahru untuk pengecaman mayat bapanya. Keluarganya turut dimaklumkan bahawa motosikal bapanya masih belum dijumpai dan pencarian masih dilakukan. Kailun berkata ahli keluarga terutama sekali ibunya sedih menerima kabar itu, namun lega kerana pencarian mereka berakhir sekiranya mayat itu adalah bapanya. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Kluang, Asisten Komisioner Loh Hang Seng ketika dihubungi mengesahkan penemuan mayat berkenaan dan akan memberi kenyataan media dalam masa terdekat. Polis Johor akan menggempur Pusat Penyebaran Hizbut Tahrir Malaysia HTM selepas 45 daripada 80 pengikut fahaman itu termasuk ketuanya Salahuddin Mashkuri dikenal pasti. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maidin Piche berkata, pihaknya tidak teragak-agak menggunakan Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA kepada HTM jika mereka melangkaui garisan keselamatan negara.
Memetik sinar harian, Polis Johor akan bekerjasama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Johor bagi menggempur pusat-pusat penyebaran fahaman ini di Skudai. Terdahulu, Datuk Ayub Han mengulas mengenai kenyataan yang dibuat naik di laman web rasmi HTM semalam yang mendakwa pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri, Rosni Jarvanti dan Ketua Polis Johor memfitnah bahawa fahaman mereka bercanggah dengan agama Islam. Jelas Ayub, isu fitnah tidak timbul memandangkan kenyataannya itu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Datuk Ayub Han berkata, fahaman HTM pernah mengeluarkan risalah berhubung negara Islam moden sebagai kufur serta akan memerangi sistem demokrasi. Pada 1 Oktober lalu, Datuk Ayub Han dalam sidang medianya berkata, Polis Johor sedang memantau pertubuhan HTM di negeri ini dan akan menggunakan Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA kepada ahli Hizbut Tahrir Malaysia sekiranya mereka melangkaui garisan keselamatan dan menggugat keharmonian negara. Jelasnya setakat ini belum ada tangkapan dibuat, namun pihaknya telah menerima 17 laporan polis berhubung gerakan itu dan telah membuka kertas siasatan. Menurutnya, selain Johor, fatwa Selangor, Pahang, Sabah, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur jelas menyatakan tentang penyelewengan Hizbut Tahrir. Malah negara Islam lain antaranya Bangladesh, Jordan dan Syria turut memasukkan fahaman itu sebagai menyesatkan dan mengancam keselamatan negara. Satu kegiatan sindiket penipuan dan cuci wang haram didalangi warga China tumpas dengan penahanan 16 ahlinya termasuk 2 warga tempatan. Polis turut merampas wang tunai 2.5 juta ringgit dalam satu serbuan di sebuah rumah di Ceras. Wang tunai itu dipercayai hasil kegiatan mempromosikan aktiviti pelacuran secara atas talian di China dan disimpan untuk proses pengubahan wang haram. Terdahulu, sepasukan pegawai dan anggota dari bahagian judi, maksiat dan kongsi gelap di 7 Bukit Aman menyerbu satu unit kediaman di sebuah kondominium di Bandar Husin On Kajang sekitar jam 2 petang semalam. Hasil serbuan pertama itu, 8 warga Cina termasuk seorang wanita berusia antara 22 hingga 48 tahun ditahan selain merampas 2 komputer riba, 15 telefon bimbit dan 2 kertas catatan jadual kerja harian. Siasatan awal mendapati kediaman berkenaan dijadikan sebagai calling center untuk mempromosikan aktiviti pelacuran untuk pelanggan di China. Customer di China, semua aktiviti di China. Cuma promosi ini dibuat melalui internet secara online dan ada juga unsur-unsur tipu di sana dan kita percaya inilah banyaknya seperti calling center yang lain. Semuanya kebanyakannya marketnya adalah di China. Susulan serbuan pertama, polis kemudian menyerbu sebuah kediaman di Ceras dan menemukan wang tunai 2.5 juta ringgit yang disimpan dalam beberapa bagasi di beberapa bilik berasingan. Turut ditemui pelbagai pil disyaki dadah sintetik. Tambah Datuk Huzair, sindiket yang turut bekerjasama dengan rakyat tempatan itu turut dipercayai menjalankan aktiviti penipuan dalam talian atau Macau scam dan aktiviti pelaburan jenis wang kripto. Nilai kebolehjangkitan RO COVID-19 kini berjaya diturunkan kepada 1.5 berbanding 2.2 yang direkodkan Kementerian Kesihatan KKM sebelum ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, gelombang ketiga COVID-19 di Malaysia sememangnya lebih mencabar. Ini bermakna setakat ini usaha yang dijalankan telah berjaya mengelakkan daripada peningkatan kes secara mendadak seperti dalam graf unjuran ini, iaitu garis R iaitu bersamaan 2.2. Meskipun begitu, jika dilihat pada carta hafalang ini, iaitu jumlah kes positif COVID-19 yang dilaporkan setiap hari, didapati ianya masih mengikut unjuran nilai R iaitu 1.5. Tan Sri Dr. Noor Hisham berkata segala usaha di lapangan mesti diteruskan dan dilipat gandakan, termasuklah memperketatkan kawalan pergerakan. Nilai RO merujuk kepada kebolehjangkitan sesuatu virus pada permulaan sesuatu wabak di dalam masyarakat, iaitu secara puratanya berapa ramai individu yang boleh dijangkiti oleh kes positif atau hos virus berkenaan.
kes jangkitan baharu COVID-19 bertambah tinggi. Hari ini 871 kes dilaporkan dan 7 kematian dicatatkan. Ia adalah kali ke-6 angka kes harian tertinggi dicatatkan dalam tempoh 17 hari sejak 2 Oktober lalu. Namun pada sama 701 kes sembuh tertinggi pernah direkodkan sejak pandemik itu melanda negara. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata pertambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan wabak berkenaan kini mencecah 20,498 dengan 7,049 kes aktif. Katanya kes baharu terbabit meliputi 866 penularan tempatan dan 5 lagi kes import membabitkan 2 dari India, 2 dari Nepal dan 1 dari Singapura. Daripada 866 kes penularan di dalam negara, 2 kes merupakan pengunjung yang pulang dari negeri Sabah yang menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke negeri Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 443 kes. Rincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 702 kes telah dilaporkan pada hari ini. Secara keseluruhan, 97 kes dilaporkan hari ini adalah daripada kluster tembok, kluster penjara Reman, kluster penjara Seberang Perai serta kluster penjara Kepayan yang terasing di dalam penjara dan tidak menjangkiti masyarakat. 4 pegawai Institut Perubatan Forensik Negara, Hospital Kuala Lumpur HKL dihantar ke Hospital Tawau Sabah hari ini bagi menjalankan tugas perubatan forensik dan pengurusan kematian akibat COVID-19 di kawasan timur negeri itu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pasukan forensik itu membabitkan seorang pakar perubatan forensik, 2 pegawai perubatan dan seorang penolong pegawai perubatan. Beliau menerusi hantaran Facebooknya berkata pakar perubatan forensik itu akan bertugas di Tawau selama 3 bulan. Sehingga semalam seramai 767 anggota perubatan dan kesihatan awam KKM daripada pelbagai kategori dan skim perkhidmatan telah digerakkan ke Tawau, Lahad Datu, Sempurna, Sandakan dan Kota Kinabalu. Semalam pesawat Airbus 400 milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM berlepas dari Pangkalan Udara Subang ke Tawau bagi membawa aset dan pasukan untuk operasi Hospital Medan di Tawau. Ia akan digunakan untuk merawat pesakit bukan COVID-19 agar Hospital Tawau memberi tumpuan dalam rawatan pesakit COVID-19. Sekembali nanti, seorang pegawai penjara positif COVID-19. Alhamdulillah bertemu kembali. Seorang pegawai di penjara Seberang Perai di Jawi Pulau Pinang disahkan positif COVID-19. Ia adalah kes pertama membabitkan pegawainya selepas 53 banduan di penjara itu dijangkiti virus berkenaan. Pengarah penjara Roslan Muhammad berkata sebaik keputusan ujian saringan diterima, pihak petugas kesihatan telah membuat saringan terhadap kontak rapat pegawai terbabit dan masih menunggu keputusan. Menurut Roslan, semua 25 banduan yang positif adalah banduan yang sedang menjalani hukuman. Menurutnya, mereka sebelum ini ditempatkan di blok bersama penghuni baharu yang juga positif COVID-19 sebelum ini. Bagaimanapun, tiada jangkitan dalam kalangan penghuni lama yang tinggal di blok berlainan dengan kes yang dilaporkan positif semalam. Sehingga Sabtu, sebanyak 54 kes dilaporkan di penjara Seberang Perai di Jawi. Sementara itu, berhubung penularan COVID-19 di penjara Reman Pulau Pinang, 22 kes baharu dilaporkan hari ini dan menjadikan jumlah keseluruhan kes ialah 399, manakala 1 kematian. Sehingga semalam, Pulau Pinang mempunyai 2 kluster utama iaitu penjara Reman Pulau Pinang dan penjara Seberang Perai, menjadikan kedua-duanya adalah penjara ketiga dan keempat di negara ini yang dijangkiti COVID-19 selepas Tawau di Sabah dan Alustar di Kedah. Penjara tersebut kini diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD susulan peningkatan kes dalam kalangan banduan di penjara itu. Sehingga hari ini Pulau Pinang telah mencatatkan lebih 400 kes aktif dengan 3 kematian.
Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan Bersasar PKPDB secara pentadbiran di penjara Alustar Kedah dilanjutkan selama 14 hari lagi bermula esok. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan itu dibuat selepas meneliti permohonan daripada Majlis Keselamatan Negara MKN Kedah dan Kerajaan Negeri Terbabit. Mengambil kira masih terdapat kes positif baru dan atas permohonan MKN Negeri Kedah serta Kerajaan Negeri Kedah dan serta nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, maka pelaksanaan PKPD Alustar, penjara Alustar dilanjutkan selama 14 hari lagi bermula 19 Oktober 2020 hingga 1 November 2020. Pelanjutan ini bagi membolehkan pelaksanaan pemantauan dan saringan berterusan dalam memastikan rantaian COVID-19 diputuskan sepenuhnya di dalam penjara Alustar, terutamanya di kalangan kaki tangan penjara. Beliau berkata demikian dalam sidang media yang disiarkan menerusi Facebook Live. Setakat semalam sebanyak 1,178 kes positif COVID-19 membabitkan 1,137 tahanan dan 41 kaki tangan penjara telah direkodkan. Mengulas lanjut, Ismail Sabri berkata walaupun pengumuman kes positif COVID-19 di Kedah nampak begitu tinggi, namun hampir 98% daripadanya disumbangkan penjara di negeri itu. Datuk Seri Ismail dalam pada itu menggalakkan majikan untuk membenarkan kaki tangan masing-masing bekerja dari rumah sepanjang pelaksanaan PKPB di Lembah Kelang dan Sabah. Tindakan seorang lelaki yang mempertikaikan tugas polis mengundang pada apabila dia diberkas ketika pemeriksaan pematuhan PKPB di sekitar Brickfields. Dalam operasi itu juga 5 kompaun telah dikeluarkan terhadap pemilik premis yang gagal mematuhi SOP penjarakan sosial di dalam kedai. Lelaki berusia 25 tahun itu dibawa ke IPD Brickfields, siasatan lanjut di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan selepas dia didapati menghalang tugas polis di khalayak ramai. Operasi khas bermula jam 8 malam itu tertumpu di kawasan tumpuan ramai seperti restoran dan kedai. Hasil operasi mendapati ada premis yang sesak dengan pelanggan, malah terdapat juga yang tidak memakai pelitup muka selain tidak mendaftar maklumat diri di buku log premis ataupun melalui aplikasi MySejahtera. Hasil operasi pematuhan pada malam ini, kita dapati kebanyakan pihak memang mematuhi peraturan-peraturan, namun terdapat segelintir yang masih ingkar, di mana kita telah membuat kompaun sebanyak 5 kompaun pada hari ini atas pelbagai kesalahan, antaranya tidak menjaga penjarakan sosial, tidak mendaftar dalam MySejahtera ataupun buku panduan pendaftaran, dan juga ada yang tidak memakai mask, tidak mempunyai mask langsung bila memasuki satu-satu premis. Di Bangsa sahaja, 70 kompaun dikeluarkan atas pelbagai kesalahan pematuhan SOP PKPB. Lebih 25 buah rumah di 4 buah kampung di Kota Baharu rosak akibat dipukul ribut petang semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 3.30 petang itu, hujan lebat dan ribut selama 1 jam menerbangkan bumbung rumah dan merosakkan barang elektrik dan perabot milik penduduk kampung. Ada juga kediaman rosak selepas dihempap pokok tumbang. Kawasan yang terjejas ialah Kampung Parit, Kampung Likung, Kampung Kubang Siput dan Kampung Kubang Kacang Pasir Tumbuh Kota Baru. Menurut penduduk, ini merupakan kali pertama kejadian ribut melanda kampung mereka sehingga menyebabkan ramai yang mengalami kerugian. Muhammad Cik Bakar, 55 tahun berkata, ketika kejadian dia berada di dapur sebelum dikejutkan bunyi kilat dan pusaran angin yang menerbangkan bumbung rumahnya. Kejadian mari lebih kurang dalam pukul 3.30 petang. Dengan kilat peti, lepas tu mari angin yang amat-amat dahsyat. Bergulung-gulung. Akak edek tu melayar sampai ke depan. Masa tu saya duduk dapur, duduk nak pasang pintu dapur tu. Betul-betul buang mari dengan
sungguh kuat. Dalam minta bantuan mana-mana boleh salur tu. Musim PKP ni kira bebel lah juga. Nak tangguh kau rosak tu. Dengan bencana ada. Tu lah. Minta pada pihak-pihak yang berkenaan tu minta salur lah sebenarnya. Banyak ke kerugian? Kerugian tu kita tak tahu nak anggar tu. Sementara itu, Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Penduduk Mukim Parit, Wan Azizi Abdul Ghani yang melawat beberapa keluarga yang terkesan berharap agar ada pihak yang tampil meringankan beban mereka. Jadi di Kampung Parit ini hampir lebih daripada 10 buah rumah yang terlibat. Di Kampung Kubah Siput, di Kampung Kubah Kacang, boleh dikatakan rata-rata ditimpa pokok-pokok yang berhampiran ditimpa pokok yang berhampiran di sekitar rumah. Dan bumbu-bumbu ada yang tercabuk dan menyebabkan rumah banyaklah rosak. Saya mohon kepada pihak-pihak tertentu agar tampil memberi sumbangan kepada mangsa-mangsa ribut petang semalam. Anggaran kerugian tidak dapat dipastikan. Nugget ke angkasa. Penderitaan seorang wanita yang dipercayai dikurung di dalam tandas selama 1 tahun setengah oleh suami sendiri berakhir selepas mangsa diselamatkan pihak berkuasa. Kejadian itu berlaku di sebuah kampung dekat bandar Panipat, Haryana. Mangsa berumur 35 tahun dipenjara di dalam tandas sebuah rumah sejak 18 bulan lalu. Dia diselamatkan beberapa pegawai kebajikan dengan bantuan sekumpulan polis tempatan. Suami mangsa Naresh Kumar kemudian ditahan polis kerana disyaki mengurung isteri sendiri di dalam bilik air. Salah seorang jiran mangsa hadir ke Pejabat Pegawai Pelindungan Wanita Daerah dan membuat aduan berhubung perkara itu sebelum pihak berkuasa segera bergegas ke lokasi tersebut. Mangsa ditemui terbaring di atas lantai tandas dan berada dalam keadaan yang sangat lemah hingga tidak mampu untuk berjalan. Selepas diselamatkan, wanita malang itu diberi makan dan mampu menghabiskan 8 keping capati. Suspek mendakwa isterinya menghidap masalah mental dan sedang menjalani rawatan psikiatri di sebuah hospital. Bagaimanapun lelaki itu gagal mengemukakan dokumen untuk mengesahkan dakwaannya. Pasangan itu mempunyai 3 anak berusia 15 hingga 11 tahun. Syarikat pembekal makanan Iceland Foods meraihkan ulang tahun ke-50 dengan menghantar produk yang menjadi ikonnya, ketulan nugget ke angkasa. Nugget keluaran syarikat berkenaan yang terjual kira-kira 10 juta biji seminggu di sekitar United Kingdom menjadi yang pertama seumpamanya menjelajah ke ruang angkasa. Menerusi video yang dikongsi pada 14 Oktober lalu, ketulan nugget berkenaan mencapai ketinggian lebih dari 33,528 meter dari bumi. Ia mengambil masa kurang dari 2 jam untuk mencapai ketinggian berkenaan dan melalui perjalanan dengan suhu 60 darjah Celsius di bawah paras beku menuju ke stratosfera. Sepasukan pakar dalam bidang eksplorasi stratosfera menggunakan belon cuaca meteorologi yang diisi dengan hidrogen untuk menerbangkan ketulan nugget itu ke angkasa. Iceland Foods bekerjasama dengan Send into Space, sepasukan pakar dalam bidang penerokaan stratosfera untuk projek tersebut. Ia kemudiannya menuju kembali ke bumi dengan kelajuan 322 km sejam sebelum berjaya mendarat di sebuah kawasan pergunungan. Britain mengecam satu kempen berniat jahat di Rusia yang mendakwa vaksin yang dihasilkan oleh kumpulan saintis di Universiti Oxford akan menyebabkan seseorang manusia bertukar jadi monyet. Beberapa gambar yang dikongsi mendakwa mana-mana vaksin yang dihasilkan di United Kingdom adalah berbahaya selain menggunakan virus monyet jenis chimpanzee sebagai vektor turut dibidas. Sejumlah rancangan yang disiarkan menerusi program televisyen di Rusia, Vesti News, termasuk gambar Perdana Menteri Britain Boris Johnson sebagai makhluk Bigfoot memegang fail berjudul AstraZeneca, syarikat yang mengeluarkan vaksin itu. Imej lain pula menunjukkan poster Uncle Sam yang terkenal di Amerika Syarikat dengan caption, "Saya mahu kamu ambil vaksin monyet." Satu lagi poster memaparkan gambar beruk gegasi King Kong memegang vaksin dengan keterangan, "Jangan bimbang, vaksin monyet selamat."
Gambar itu didedahkan akhbar The Times dan dipercayai disasarkan ke atas Brazil dan India, iaitu lokasi pilihan Rusia untuk menjual vaksin buatan sendiri Sputnik V. Ketua Pegawai Eksekutif AstraZeneca, Pascal Soriot, memberi amaran bahawa kempen seperti itu boleh memulakan gerakan anti-vaksin di dunia. Sementara itu, Wakil Kedutaan Rusia menafikan pentadbiran mereka ada kaitan dengan kempen itu dan menegaskan bahawa kedua-dua negara itu memiliki hubungan diplomatik yang baik. Dan berikut rangkuman berita antarabangsa yang lain. Lima anggota tentera maut manakala 18 lagi hilang dalam kejadian tanah runtuh akibat banjir di Vietnam. Hujan lebat melanda rantau itu selama lebih seminggu dan menyebabkan 64 nyawa terkorban. Sementara itu, paras air di Quang Tri sudah mencapai paras kedua tinggi dalam tempoh 2 dekad. Virus COVID-19 dikesan pada pembungkusan luar ikan sejuk beku yang diimport di bandar pesisir timur Qingdao. Penemuan itu dibuat semasa penyelidikan untuk mengesan sumber jangkitan baru-baru ini yang dilaporkan di bandar. Ia kejadian pertama kali berlaku melibatkan bungkusan di dalam suhu sejuk beku di dunia. Virus itu dipercayai boleh bertahan dalam tempoh yang lama. Puluhan paus maut selepas terkandas di pantai Coromandel, New Zealand. Paus yang masih hidup kemudiannya dihantar semula ke laut dalam operasi menyelamatkan hidupan itu. Punca mamalia itu terkandas belum dapat dipastikan. Saksikan Wacana Al-Quran live di Facebook Sinar Harian jam 6 petang esok. Topik yang dibawa ialah impak COVID-19 tenggelam dalam debu surah Al-Balad. Bersama panel jemputan Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar dan Tuan Muhammad Fauzi Abdul Hamid. Sekian berita Al-Hijrah, saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.